وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid muka surat 14, baris yang ketujuh daripada atas. Muka surat 14, baris yang ketujuh daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan menghimpun segala makna sifat ini semuanya oleh dua kalimah, la ilaha illallah satu kalimah, Muhammadur Rasulullah satu kalimah. Kalimah ni bukan patah perkataan. Kalau kita patah perkataan banyaklah. La satu kalimah, ilaha satu kalimah, illa satu kalimah, Allah satu kalimah. Empat dah tu. Ni dua kalimah ni dua susunan lah. Dua susunan. Ayat yang pertama la ilaha illallah, susunan ayat yang kedua Muhammadur Rasulullah. Itu dua kalimah. Artinya arti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan melainkan Allah. Dan Muhammad itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesuruh Allah. Dan Muhammad Nabi Muhammad sallallahu itu pesuruh Allah. Dan menghimpun segala makna sifat ini semuanya oleh dua kalimah, oleh makna dua kalimah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Segala makna sifat ini semuanya sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul, sifat yang mustahil bagi Allah dan Rasul, sifat yang harus bagi Allah dan Rasul. Segala makna sifat ini semuanya balik daripada kalau jalanan sifat 20 gak 50 aqaidul iman. Jalanan sifat 13 36 aqaidul iman. Satu jalanan laginya masuk sifat takwin, masuk sifat idrak, jadi 58. Ni 50 36 ataupun 58. Nanti dia akan bicara di hadapan. Jadi makna sifat ini semuanya. Sifat mana ni? Sifat Allah, sifat Rasul, sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Jadi segala makna sifat ini semuanya menghimpun oleh dua kalimah, oleh makna dua kalimah. Mana menghimpun ataupun disebut sebagai
terkandung, himpun, terkandung. Tapi bukan himpun terkandung hissi ni. Kalau himpun ataupun terkandung, himpun terkandung pada himpun. Hak ni dak ni. Kalau kita hak sifat Allah, sifat Rasul ni, kalau himpun terkandung, kita angkat nampak belaka, dak makna saja. Terhimpun secara maknawi. Dihimpun ataupun kandung. Kandung hissi ni macam contohnya himpun dalam bekas. Buka bekas ada. Hak ni kita belek la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak jumpa pun hak aqaidul iman yang 50 contohnya. Terhimpun, terkandung secara maknawi, secara pengertian dia. Himpun, kandung. Kandung contoh. Kalau kata terkandung, hak hisinya macam ibu kandung anak, umpang yang mengandung. Mana apa ni? Dalam tu ada anak. Hak ni dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak cari nak jumpa mana? Kita akak kalimah la ilaha illallah pun ada apa? Tak ada apa pun. Dia panggil terhimpun, terkandung pada makna. Pada ni terhimpun, terkandung hak zahir kok. Nampaklah, nampak. Mana ni? Dia menghimpun mana? Himpun satu tempat. Mana kita pun akak oleh tudung tu. Ni nampak di sini belaka. Macam contoh lah. Dia menghimpun di mana barang tu? Saya himpun setepak je. Saya tutup tak, awak pergi, awak buka, ada dalam tu. Kita pun pergi, kita pun buka. Ada dalam tu. Tengok. Himpun isi pada zahir. Ni terhimpun maknawi. Makna. Hak makna ni kena belajar. Kalau terhimpun, terkandung secara buka tengok nampak selalu, hak tu senang. Ni hanya terhimpun ataupun terkandung maknawi pada makna. Hak makna tu kita duduk ngaji. Ni kita duduk ngaji daripada awal sifat wujud dan baka sampai terakhir sifat harus bagi Rasul ni. Selesai. Hak kita belajar perici hak. Kalau kita mudah cerita 50 ada. 50 aqaidul iman lah. Kalau kita mudah nak cerita di hadapan dia akan ceritalah. Jalanan yang muktamad sifat 13. Jadi terhimpun hanya 36. Tapi lidah ni nak sebut 36 tu jadi nak 50 juga. Dengar 50, 50. Nak sebut 36 tu jadi macam tapi itu hak muktamad. Kitab Faridatul Faraid ni memang 36. Tapi dah kita dia ajarnya 50 aqaidul iman. 50 aqaidul iman. Jadi nak tukar tu payah. Jadi kita senang sebut 50 lah. Nanti dah hadapan dia akan ceritalah 36, 50, 58. 58 kan menung nak cari pula. 58 mana pula? 58 mana pula apanya? Dalam kitab Faridatul Faraid nah. Dah capur 8 mana pula? Sifat takwin, sifat idrak. Mana? Ingat tak takwin idrak? Jangan biar habis kitab, habis ilmu. Takwin 1, idrak 1, kaunuhu mukawwinan 1, kaunuhu mudrikan 1. 4 sifat wajib, mustahil 4. Jadi 8, 58. Dan kitab lain tak jumpa idrak takwin. Kena buka kitab-kitab Arab besar pun jumpa idrak takwin. Faridah ada idrak takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan. Jadi capur hak mustahil 4 jadi 8, 50 capur 8, 58. 36, 50, 58. Tapi saya sebut 50 lah. Jadi yang kita dok mengaji daripada awal sampai ke terakhir sifat yang harus bagi Rasul ni, 50 aqaidul iman ni lah yang terkandung, yang terhimpun, yang terkandung
di dalam makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dipanggil terhimpun, terkandung di dalam makna dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang mana asas kepada rukun Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu asas kepada rukun Islam. Yang mana orang kafir nak masuk Islam kena mengucap dua kalimah syahadah. Kena mengucap dua kalimah syahadah. Mengucap ni berkatalah. Kita sebut mengucap ni bukan berkata tau. Mengucap orang mengucap tu mana berkata, ucap pada ucapan. Dipersilakan untuk menyampaikan ucapan. Ucap ni cakap lah. Tu kan kan ucapan tu kan. Tapi kita sebut kata mengucap tu dua kalimah syahadah. Mengucap dua kalimah syahadah. Mengucap ni berkata, macam-macam benda lain boleh berkata. Tapi kita tak ni. Kalau tepuk belakang mengucap awang, nak suruh mengucap ke apa? Nak ceramah ke apa? Saya tak sedia nak mengucap apa-apa ni. Mengucap dua kalimah syahadah. So kata mengucap dua kalimah syahadah. Kita jadi gitu. Jadi mengucap dua kalimah syahadah. Orang kafir nak masuk Islam kena kata hok ni. Kata itulah mengucap. Kena kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan dalam mazhab Syafi'i wajib kena sebut asyhadu. Sebut la ilaha illallah sahaja tidak memada. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki memada. Mazhab Syafi'i tidak memada. Kena sebut asyhadu. Sebab Nabi kata hatta yashhadu. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Diperintah akan aku untuk memerangi manusia hatta yashhadu. Ni kena asyhadu an la ilaha illallah lah. Tapi ada riwayat hadis menyatakan bahawa Nabi bersabda umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diperintah akan aku akan memerangi manusia sehingga berkata mereka itu. Satu hadis hatta yashhadu, sehingga naik saksilah hatta yashhadu. Tapi satu hadis hatta yaqulu, hingga berkata mereka itu manusia. Jadi mazhab Syafi'i kena asyhadu. Mazhab Maliki la ilaha illallah tak apa dah. Jadi kalau dia asyhadu ni payah juga kalau orang yang jenis lidah keras tu, dia ada juga orang kafir bahasa dia dengan ni nak sebut kod Arab ni ada orang yang bangsa yang mudah menyebut. Ada dia bahasa dia tu belik dah. Bahasa tu belik dah sebutan. Jadi nak sebut asyhadu tu mudah bagi dia. Tapi ada je ni bangsa yang mana bahasa dia lain, jadi nak sebut asyhadu tu dah andal. Jadi tak suruh tekan lah. Asyhadu tak boleh nak turut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak boleh juga kod Arab, tak boleh. Barulah pergi kepada terjemahan. Ada asalnya gitulah. Tapi mazhab Syafi'i kena asyhadu. Asyhadu ni payah orang Melayu sendiri pun. Ada tu bila balik, bukan tu bila. Dia balik Mekah ni semangat dia lebih sikit. Jadi pergi surah tu awal sikit. Tak ada tu bila. Dia pun bang. Syadu. Kata dia polok ni. Mada syadu. Bukan asyhadu. Syadu je. Ni. Jadi orang kampung kejutlah sebab ni bukan suara hok biasa. Suara biasa tu bila surah hok sokmo tu lah. Tu suara biasa. Ini suara tak biasa ni. Kecoh kampung. Siapa tadi?
Orang-orang kampung riuh tak apa kalau kau perempuan pula. Dah. Mak kata perempuan. Tak sungguhlah. Mana ni? Sebab kau perempuan dia boleh komplain. Perempuan boleh komplain. Sebab komplain. Awak lagi bang. Awak tak suruh. Kalau lelaki komplain, awak lagi bang. Cakap sedap. Orang perempuan dia boleh tegur. Tok Iman dia boleh tegur orang perempuan. Dia tegur. Tok Iman boleh tegur. Sebab apa? Sebab Tok Iman kata, Mak Haji mana cakap sedap. Jadi Tok Iman Mak Haji tak ada orang suruh. Tak ada orang suruh. Tapi kalau lelaki tegur, angin. Awak ada Tok Iman? Susah tu. Tapi kalau orang perempuan, orang tak pun boleh tegur. Sebab orang takkan, pandai sangat awak ada Tok Iman. Tak ada orang suruh puan. Macam kau bang. Ni. Jadi kejut orang kampung. Kena-kena orang bawa balik Mekah. Lepas ada tu malu nak pergi surat. Jadi kalaulah bang azam tak apalah. Tasyuk akhir kamu baca macam mana? Pada ni hak di bang salah tu salah lah di bang tu. Tapi dua kalimah syahadah tu ada dalam tasyuk akhir rukun kauli. Kamu tasyuk akhir macam mana? Kalau kamu bang syadu gitu. Pada ni. Mana orang Melayu sendiri pun Jadi kadang-kadang orang nak masuk Islam ni dia payah di asyhadu tu dia payah. Tak payahlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi orang kafir nak masuk Islam kena ucap ni, kena kata ni. Bukan kata nak masuk Islam baca Fatihah sekali. Tak. Orang nak masuk Islam kena baca qul huwallah sekali. Tak ada. Baca kursi sekali. Tak ada. Tak ada suruh baca apa-apa melainkan mengucap dua kalimah syahadah. Ni. Ini di Islam. Pada ni. Dia mengucap je jadi orang Islam. Sebab apa dimulakan dengan dua kalimah syahadah? Sebab terkandung makna di bawah dua kalimah syahadah ni akan aqaidul iman yang 50. Tapi aqaidul iman yang 50 dia pergi pada rukun iman lah pula. Hak dua kalimah syahadah ni rukun Islam. Asasnya dua kalimah syahadah pergi kepada rukun iman. Aqaidul iman yang 50 secara tafsil. Ini susunan dia lah. Sebab tu dalam agama kita Islam satu, iman satu, dia tidak bercerai tanggal. Tak cerai, tak boleh cerai dua ni. Tetapi antara Islam, iman, dia tidak semestinya tidak berlaziman. Faham tak ni? Islam berimam Islam. Ada. Tapi tak ada cerai tanggal antara Islam dan iman. Ini dia agama kita. Agama kita merangkumi Islam dan iman. Nak sempurna Islam dan iman pergi kepada ihsan. Jadi untuk sah agama Islam dan iman. Untuk sempurna agama pergi kepada ihsan. Itu di awal kitab kita dahulu. Sebab tu kalau orang dia kata alhamdulillah atas nikmat Islam dan nikmat iman. Ada orang komplain. Awak cakap gitu tak lengkap. Alhamdulillah atas nikmat Islam dan iman tak cukup. Tambah satu lagi. Alhamdulillah atas nikmat Islam, iman dan ihsan. Barulah betul. Apabila disebut alhamdulillah atas nikmat Islam dan iman, atas nikmat agama. Barulah pergi kepada untuk sempurna agama, pergi pada ihsan. Mana kalau kata nikmat Islam, nikmat iman tu okey dah. Nak tambah lagi nikmat ihsan, tambah gila. Tapi yang kata pula dak okey ke, dak cukup ke, dak jadi ke, apa awak nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat iman. Agama kita ada 3 komponen kan, 3 rukun, 3 bahagian kan. 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan. Awak tinggal ihsan. Untuk sah agama Islam dan iman. Untuk sempurna agama barulah pergi pada ihsan. Ada ni.
Untuk sah ihsan kena balik pada Islam dan iman. Jadi kita Islam kita ni warisi. Islam kita bukan datang daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam bermula daripada dua kalimah syahadah orang kafir. Kita Islam bermula daripada ibu dan bapa. Orang yang lahir daripada ibu bapa Islam, maka dia dihukumkan sebagai orang Islam. Walaupun akhirnya dia tak peduli agama, mengucap pun tak pandai. Ada Fatihah tak pandai baca, tasyahud tak pandai baca, mengucap pun tak pandai. Kita nak hukum dia sebagai orang Islam ke tidak? Dia orang Islam. Islam macam mana kalau tidak pandai mengucap dua kalimah syahadah? Islam orang seumpama ni bukan bermula daripada dua kalimah syahadah, bermula daripada ibu bapa. Ni kita ni Islam ni bermula daripada ibu bapa, bukan daripada mengucap kita. Hendak ni. Hak bermula Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah orang kafir. Kita Islam yang warisi ni, apabila kita orang Islam, maka kena mendalami akan aqaidul iman yang 50 untuk menjadi orang Islam yang beriman, beragamalah. Lepas beragama, pergi kepada ihsan, mengabdikan diri akan Allah, mengerjakan suruhan zahir dan batin, meninggalkan larangan zahir dan batin. Di situ. Kita di awal kitab Faridah dulu. Comel dulu. Tak cara tangga Islam dan iman, tetapi tidak berlaziman. Orang Islam tidak beriman, jelas orang munafik. Abdullah bin Ubay orang Islam, hidup dengan Nabi di Madinah, berjemaah di belakang Nabi SAW. Matinya Abdullah bin Ubay dikapankan dengan jubah Nabi SAW. Dia orang Islam, tapi kafir di sisi Allah, tidak beriman. Maksudnya Islam, iman dia tidak berlaziman. Cuma kalau kita nak cerita beriman di sisi Allah tetapi tidak Islam di sisi hukum zahir, itu payah nak ceritalah. Tapi adalah yang seumpama tu. Sekarang Islam hukum zahir. Bila dia orang Islam, maka kita berhubung dengan dia sebagai sesama Islam. Boleh berkahwin dengan dia. Islam sama Islam, boleh pusaka mempusakai. Orang Islam mati, anak dia yang beragama Islam akan mempusakai. Jadi kalau tidak sama-sama Islam, yang berlainan agama, dia tidak boleh pusaka mempusakai. Tetapi bila dia orang Islam, sesama Islam, maka bila mati pusaka mempusakai. Itu hukum zahir. Dia mati, jenazahnya disempurnakan sebagai orang Islam. Hukum zahir. Iman itu dengan Allah Ta'ala. Jadi nak sah iman tidak bergantung kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hak contohnya dia percaya pada Allah dan Rasul awal-awal lagi dah, tetapi oleh kerana kekangan keluarga, dia tidak berani nak menzahirkan keislaman. Berarti dia menyembunyikan keimanan dia. Tapi keimanan ni memang tersembunyi. Dia menyembunyikan keimanan, dia iman dia latih, tapi dia menyembunyikan. Dia makna dia tidak menzahirkan keislaman dengan mengucap dua kalimah syahadah. Sebab mak ayah dia kafir yang kuat kafir dia. Sebab orang kafir ni pun ada kuat agama kafir dia. Ada hak kafir gitu je lah. Hak tak pernah peduli pun agama kafir dia. Hak kafir ni kalau anak-anak dia keluar agama kafir dia pun, dia tak ada apa-apa, dia pun kafir atas nama je. Dia tak peduli pun agama kafir. Hak kafir seumpama ni, kalau anak dia keluar dari agama kafir tak ada masalah.
Tapi kena keluar daripada agama kafir pada agama kafir. Kalau masuk Islam, marah juga. Agama kafir dengan agama kafir lah. Kita kata ke mereka agama kafir. Mereka kata mana agama mereka? Ke dia kata kau Islam pula kafir? Dah. Kita agama yang sebenar. Agama yang terima di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama yang sebenar, agama Islam. Agama kafir. Dan agama kafir duduk mana? Duduk mana apa? Neraka lah kamunya. Dia pula. Dia kata dia agama kafir ke? Tak tahulah. Kita kafir sebab kamu engkar akan Allah sebagai Tuhan. Dia engkar Allah sebagai Tuhan, kamu agama kafir. Kita lah kata gitu. Jadi sekarang ni dia ni kafir, dia agama kafir, tapi dia kafir dia pun dia dok sungguh. Jadi kalau kata anak-anak lah contohnya keluar daripada agama kafir masuk agama kafir yang lain, dia tak apa, dia tak boleh dengan Islam. Sebab apa? Itu agama sebenar. Jadi hak karuk ni dia tak apa. Sebab tu kadang-kadang orang belajar ilmu karuk, dia payah nak pergi pada ilmu sebenar. Dia mudah pergi pada hak karuk juga. Dia gitu. Tapi hak belajar karuk ni dia kata dia sebenar. Dia kata dia sebenar. Padahal tak betul hak dia belajar tu. Akhirnya ada hal lah. Dia pun tinggal hak karuk dia tu. Ada hal dia tinggal. Baloh nunggu ke apa dia tinggal. Jadi nak tarik kepada sebenar ni dia tak pernah pergi. Bunyi kata ikut orang lain pula. Tengok sama karuk juga. Tapi bagi dia betul lah. Bagi dia betul. Jadi orang karuk ni, pergi ke karuk ni dia senang. Nak pergi pada sebenar tu dia payah. Sama juga ni. Kafir, orang kafir pergi ke kafir ni, dia okey je. Jangan pergi pada agama yang sebenar. Keluarga marah. Walah agama kafir asal dia pun. Dia tak layan mana pun. Dia tak erti pun agama kafir asal dia tu. Tapi kafir lah. Manakala anak dia keluar daripada agama kafir, masuk agama kafir yang lain, dia okey, dia terima. Tapi kalau masuk Islam je, sebab apa? Itu agama yang sebenar. Gitu. Jadi apabila kalau kata keluarga tu kafir yang tegar, kafir yang kuat, maka tak ada keberanian lah untuk menzahirkan keislaman. Tapi hati dia sudah percaya pada Allah dan Rasul. Tapi percaya qada dia lah. Sebab tak macam kita dah. Kita ni belajar aqaidul iman yang 50 lain. Tapi dia percaya pada Allah dan Rasul. Sah iman dia di sisi Allah. Dia tidak pernah mengucap. Mengucap dua kalimah syahadah untuk sah sebagai orang Islam hukum dunia, hubungan sesama manusia. Kemudian, barulah dia ada keberanian. Dia pun menzahirkan keislaman. Dia pun mengucap dua kalimah syahadah. Keluar dah kad macam IC lah. Panggil pekat tau. Panggil kad, keluar kad Islam dia ni. Dia lah kad dia tu. Tapi nak bicara sekarang ni, dia beriman awal dah. Islamnya kemudian. Dan ada orang Islam bermula daripada mengucap dua kalimah syahadah. Orang kafir ni, dia pun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Serta hati dia percaya Allah jua Tuhan. Hati dia percaya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka sah iman dia di saat tu, maka terhapus kelam dosa kekufuran dia di saat yang pertama dia beriman. Di saat pertama. Bukan kena beriman sejam ke, beriman sehari ke, beriman 40 hari ke, baru habis dosa kafir dia tu. Dah. Di saat yang pertama akan diampunkan sekalian dosa kafir dia puluh-puluh tahun pun. Di saat pertama dia beriman. Beriman macam mana? Beriman dengan Allah lah. Tapi beriman dengan Allah ni erti dah akal ide ayat 50. Nak erti ke mana? Di pegangan dia tu banyak lagi hak karuk dia ni. Termasuk hak pegangan tu kalau buat iman kau, iman tak sah. Pegangan kafir gitu. Tapi iman dia tetap tidak batal. Sebab apa? Sebab salah pegangan kerana dia jahil baru masuk Islam. Dimaafkan. Mati saat tu syurga dia ni. Dia percaya. Mulut dia mengucap dengan sukarela. Hati dia percaya. Maka berimanlah dia. Ada jenis pula mulut je mengucap.
Hati dia tak ada. Lepas tu, kerana nak berkahwin. Kerana nak dapat bantuan kerajaan. Dia pun mengucap. Contoh. Hati percaya dah Allah jua Tuhan. Tak. Nabi Muhammad, Rasulullah. Disebut nama Nabi Muhammad tu di fobia dah. Muhammad ni manusia karuk. Macam-macam pandangan orang kafir ni. Tapi kenapa kamu mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kalau tidak tak boleh berkahwin, dia kata. Manapun dia Islam pada zahir, tapi di sisi Allah dia masih lagi orang kafir, tidak beriman. Tapi ni kita tak boleh nak suluh ni. Kita boleh suluh. Dia buat CT scan tau. MRI. Tengok hati dia macam mana. Nabi sendiri pun menyatakan umirtu an ahkuma bizawahir wallahu yatawallas sarair. Aku hanya diperintah hukum zahir je. Hak dalaman tu itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan gitu je. Tapi apabila dia mengucap, dia beri pemahaman agama, maka hati dia pun tertarik kepada beriman dengan Allah dan Rasul. Di saat tu baru dia beriman, baru dia ampunkan segala dosa. Dan ada orang masuk Islam ni, gitu siapa kesudah. Tak ada perbezaan dengan masa kafir dia. Cuma dah sembuh lah Tok Pekong dia tu. Tapi Islam, mayam pun tidak, apa pun tidak. Sebab pasangan Melayu dia pun 2 kali 5, 5 kali 2. Mana tu tengok? Saya pernah jumpa lah. Apa? Anak besar-besar dah Islam dia belah tahun dah Islam dia hanya. Tapi tengok berjudi tak tinggal-tinggal, minum arak, sembahyang pun tidak. Kena-kena bini dia pun sama juga. Jumpa mana? Jumpa di kelab malam. Ngam-ngam lah. Tapi dia masuk Islam lah. Tapi gitulah kehidupan. Sebab apa? Sebab hak Melayu tu. Hak Melayu gitu. Tapi hukum dia orang Islam. Lepas tu iman dia dengan Allah Taala. Iman dia apa? Iman isteri dia tu Islam baka tu macam mana? Dengan Allah Taala. Dia dah hukum tu. Bahadak ni. Jadi Islam iman tu kena beza molek. Tu hok jauh daripada agama lah. Macam nak semayang bang tak tinggal. Iman dia macam mana? Rukun iman 6 perkara macam mana? Bak qada macam mana? Tu. Tu mustahab. Hendak ni. Jadi Islam zahir, iman hati. Ihsan, pengabdian diri kepada Allah. Mengerjakan suruhan zahir dan batin. Meninggal kalangan zahir dan batin. Hak niat kita ni. Islam tetap dah. Lidah jangan cakap dengan perkataan yang membatalkan Islam. Perbuatan jangan buat perkara yang membatalkan Islam. Mana perbuatan? Dia ambil Al-Quran dengan sengaja, dicampur tempat kotor dengan kosak menghina. Ini perbuatan yang membatalkan Islam yang diwarisi daripada ibu bapa. Jadi perkataan dijaga, perbuatan dijaga, dia akan Islam sampai ke mati. Iman lengkap ke 6 rukun iman. Yang sesat kita bicara aqaidul iman 50 ni, nanti pergi pada malaikat, kitab, hari kesudahan, sahlah sebagai beriman. Tak bergerak dah. Tak bergerak dah. Ke beriman tak beriman, beriman tak beriman. Sekali beriman dengan malaikat, sekali malaikat ni tahyu. Sekali beriman dengan hari akhirah, sekalinya tidak. Tak gerak dah tu. Beriman dengan qada dan qada, selesai dah tunya. Yang kita duduk mujahadahnya ihsan. Pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin. Pengabdian diri kita kepada Allah ni merangkumi tugas kita sebagai hamba Allah individu, tugas kita sebagai ibu bapa, tugas kita sebagai ummah Islam yang menyuruh makruf mencegah mungkar, tugas kita sebagai ummah Islam memperjuangkan supaya tertegak hukum agama Allah di bumi Allah. Tu. Itu ihsan. Dan kita ni kita dengan Allah. Kewajipan kita dengan Allah. Kewajipan kita dengan keluarga.
Sebagai suami, kewajipan dengan isteri. Sebagai ayah, kewajipan dengan anak-anak. Itu kewajipan tu. Kewajipan dengan masyarakat, kewajipan dengan negara. Untuk tertegaknya hukum agama dalam diri, hukum agama dalam keluarga, hukum agama dalam masyarakat, hukum agama dalam negara. Sebab menegakkan hukum agama dalam negara, wajib ijma' ulama'. Ini bukan benda yang ni. Wajib ijma' ulama' tertegaknya hukum agama dan negara di bumi Allah Subhanahu wa taala. Wajib ijma' ulama'. Lepas tu nak menegakkan macam mana? Kita wajib memperjuangkan. Berjuang macam mana? Qada masing-masing. Lepas tu bila berjaya? Berjaya ke tidak, itu bukan kerja kita. Itu je. Qada masing-masing lah. Itu ihsan. Mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Ni hak kita ni. Islam tak disebut daripada warisi, insya-Allah sampai ke mati, iman sah ke enam rukun iman tak gerak dah. Ihsan itulah yang akan menguatkan iman, menebalkan iman, memantapkan iman. Ihsan itulah. Kita nak jadi kuat iman bukan ngaji sifat 20. Belajar sifat 20, belajar aqaidul iman yang 50 untuk sah iman. Bukan untuk kuat iman. Nak kuat iman kau ihsan lah. Pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lah, untuk mengkuatkan iman kita. Ada ni. Jadi hak kitanya ihsan, pengabdian diri kepada Allah. Itu hak kitanya. Tapi asas agama Islam kita warisi iman tu. Hak iman tu kena tetap molek, sah molek kena rukun iman. Bagi pada ihsan. Ada ni. Derhaka kepada Allah itulah yang akan melemahkan iman kita. Dengan derhaka mata lagi, telinga lagi, lidah lagi, perut, farah, tangan, kaki. Dosa dengan Allah, dosa dengan anak Adam. Inilah yang akan melemahkan iman kita. Sebab dosa tu akan membitik bitik hitam di hati kita. Iman jadi lemah. Itu pergi pada ihsan belaka tu. Kita pergi kepada mengabdikan diri akan Allah dengan mengerjakan suruhan zahir dan batin, meninggalkan zahir dan batin. Tapi agamanya Islam dan iman. Itu permulaan dia. Jadi Islamnya asas 2 kalimah syahadah. Beriman asasnya adalah aqaidul iman yang 50. Boleh akan pergi pada malaikat, kitab, rasul dan hari kesudahan. Hari kesudahan habis kitab Faridatul Faraid. Gitu je. Jadi kitab Faridatul Faraid ni lengkap pembicaraan ke-6 rukun iman. Ni mudah je ni. Faham? Pegang. Tak ada buat apa-apa. Kena buat apa-apa je ihsan lah. Pagi sampai ke malam. Pagi sampai ke malam. Mengabdikan diri akan Allah. Mengabdikan diri akan Allah ni bukan tunggal-tunggik semayang je. Mata pelihara, dapat pahala mengabdikan diri akan Allah. Telinga jaga, dapat pahala mengabdikan diri akan Allah. Lidah pelihara, dapat pahala mengabdikan diri akan Allah. Bukan hanya semayang saja. Kan langkahan kita ni macam-macam godaan. Macam-macam benda yang kita boleh baik buat. Buat hak baik pun boleh, buat hak jahat pun boleh. Ni hak perjuangan kita mujahadah ni. Sekarang kan macam-macam ujian ada. Dengan FB lah, dengan TikTok lah, dengan WhatsApp lah, share tu, share sini. Kalau share benda baik, alhamdulillah. Share umpatan, share makian, share fitnah, mengfitnah, adu domba dia panggil. Tu kok. Orang apa? Lemah iman kita, dosa-dosa. Tambah lu dosa anak Adam. Tu nak kena jaga molek. Islam tetap dah iman ni. Aqaidul iman yang 50. Yang mana aqaidul iman 50 ni, makna sifat ini semuanya menghimpun
oleh dua kalimah, mana dua kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, artinya tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Nabi Muhammad SAW itu pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Makna sifat ini semuanya aqaidul iman yang 50. Satu-satu sifat aqaidul iman 50 tu kena perici molek. Jadi termasuk aqaidul iman yang 50 bab qada dan qada. Sebab qada dan qada masuk di bawah pembicaraan qudrah dan iradah. Itu qada dan qada. Masuk di bawah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam kitab-kitab biasanya akan dimulai huraian beriman dengan Allah, dengan bahawa beriman dengan keesaan Allah pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Allah yang bersifat dengan sifat ketuhanan dan juga sifat uluhiyah dan sifat rububiyah. Dia kan gitu. Tapi dimulai dengan bi annahu wahidun fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi. Dimulai situ. Beriman dengan Allah, Allah yang esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Sebab apa? Dibina atas la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Esa. Esa termasuk esa pada perbuatan. Esa pada perbuatan tu pergi kepada qada, perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat qudrah. Allah perbuat sebagai qadar, kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Tu hak pembicaraan aqaidul iman yang 50 termasuk qadar dan qada. Hak ni hak permulaan yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Permulaan yang wajib atas tiap-tiap mukallaf di awal kitab Faridatul Faraid kita ni. Dibicara berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan di awal kitab tu. Walau pergi kepada permulaan yang wajib adalah mengenal Allah, mengenal Rasul, itu permulaan yang wajib. Pergi kepada aqaidul iman yang 50. Jadi susunan dalam kitab Faridah nak bicara dahululah. Susunan kitab Faridah dimulai dengan ilmu tauhid tu apa dia dahulu. Apa kau faedah ni belajar ilmu tauhid la ilaha illallah? Apa faedah dia? Di awal kitab dahulu, faedah yang dapat kemenangan dan beruntung oleh mereka mengetahui selamat akan dapat as-sa'adatul abadiyah. Orang yang belajar ilmu tauhid ni akan dapat kebahagiaan yang kekal abadi. Mana kebahagiaan yang kekal abadi? Syurga Allah. Apa syarat syurganya? Tauhid. Itu faedah dipanggil. Faedah belajar ilmu tauhid untuk dapat as-sa'adatul abadiyatu, kebahagiaan yang kekal abadi, syurga Allah. Syaratnya tauhid. Iman, syarat syurga. Amal soleh nak selamat daripada neraka Jahannam. Kena ingat gitu. Faham tak ni? Dia neraka ada 7 lapis. 6 lapis tu kekal. 1 lapis sahaja yang dia akan diruntuhkan oleh Allah. Jadi untuk selamat daripada 6 lapis yang akan kekal, tauhid lah. Tapi tak selamat dari neraka Jahannam. Anak selamat neraka Jahannam tu amal soleh. Jadi syarat syurga direct beriman dan beramal soleh. Syarat syurga iman. Tapi iman ni syarat syurga. Syurga ni ada 2. Ada syurga direct, ada syurga kemudian. Kita maklum kan? Orang yang beriman, dosa banyak mana sekalipun tetap akan ke syurga. Tapi selepas dibakar dengan api neraka, lama mana wallahu a'lam lah. Di mana neraka. Tapi akhirnya akan ke syurga orang yang beriman. Ada ni. Memang akan ke syurga.
Tapi syurga tu lah. Syurga direct beramal soleh. Tapi beriman, dia akan ke syurga. Kemudian selepas kena bakar dalam api neraka. Jadi nak syurga, segera beriman dan beramal soleh. Kewajipan baik. Syurga ni pula ada dia punya darajah-darajah dah. 7 darajah syurga pula. Darajah ni lah mari daripada amal-amal sunat. Pada ni amal wajib tu tak ada. Siapa pun suka tulis je amal wajibnya. Tak ada lebih. 9 kali sehari semalam jadi 10, jadi 20. Tak ada. Waktu je lah. Puasa tak ada lah. Ramadan tu je. Pergi Mekah, kaya mana sekalipun, apa? Bilioner. Bilioner pada ni. Dulu jutawan. Tak jutawan dah. Dia panggil bilioner dia panggil. Tetap sekali je wajib haji walaupun dia harta dia penuh dunia pun. Sekali je wajib sikit je. Yang menentukan darjah syurga amal-amal yang sunat, wajib sunat yang menentukan darjah syurga. Tapi syurga direct beramal soleh. Syarat syurga beriman. Kalau tak molek lah. Iman tu nombor 1. Ada ni. Tauhid. Ini faedah belajar ilmu tauhid awal kita dahulu untuk dapat kebahagiaan yang kekal abadi, syurga Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan permulaan yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal Allah, mengenal Rasul, aqaidul iman yang 50 secara tafsil. Ingat dahulu panjang bicara kudrah dan iradah dahulu. Hampir 2 muka surat kitab Faridatul Faraid. Wujud, kidam, baqa sampai wahdaniyah 6 sifat, hampir 2 muka surat. Ilmu, hayah, samak, basar sampai kanu mutakalliman, hampir 2 muka surat. Kudrah iradah saja pun sudah hampir 2 muka surat. Apa ada ni? Wujud sampai ke wahdiyah 6 sifat, hampir 2 muka surat. Kudrah iradah 2 sifat tu sudah hampir 2 muka surat. Ilmu, hayah sampai kaunu mutakalliman, 12 sifat situ, hampir 2 muka surat. Tapi kudrah iradah lah yang panjang. Apa bicara iradah dahulu? Bicara bab qadar dan qada. Dimulai bicara bab perkara jahat, qadar dan qada Allah, pegangan, lepas tu percakapannya macam mana, dia bicara dahulu. Kenapa pergi pada pegangan-pegangan yang kapi? Yang kapi ijma' ulama, berpegang bergiang je kapi ijma' ulama. Itu bicara orang Islam pada zahir tu. Bukan bicara penyembah berhala. Penyembah berhala tu tutup buku dah tu. Orang Islam pada zahir yang bersemayam berpuasa, akidahnya macam mana? Ada akidah yang kapi ijma' ulama, kekal neraka selama-lamanya. Sebab apa? Tak ada. Ilmu yang pertama ilmu tauhid. Islam warisi. Tapi iman, aqaidul iman yang 50 yang terkandung, yang terhimpun di dalam makna 2 kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak ada waktunya, tak lengkap. Bukan tak ada, berpegang Allah ada, selesai. Berpegang Allah sedia, Allah kekal dengan dalil-dalil, selesai situ. Tapi kena lengkap 50 tu. Ada ni. 50 termasuk hak kudrah iradah tu lah. Kudrah bicara perbuatan Allah. Reke regu dengan keesaan pada perbuatan. Ingat dahulu, keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan masing-masing keluar 2 makna tu. Keesaan pada perbuatan keluar 2 makna. Ternapi, tertolak 2 kesyirikan. Hak 2 kesyirikan ni kena kemah molek Kesyirikan kan mutasi pada perbuatan. Macam mana tu? Kesyirikan kan munfasil pada perbuatan. Hak macam mana tu? Hak tu kena ingat molek Pesen kesyirikan tu lah. Tapi kalau kan mutasi, mufasi masih lagi tak boleh nak sebut, tak apalah. Main duk kokang pun ni kepala pula. kokang pun ni kepala. Tak apalah. Hak mana hak
mensyirikkan Allah pada perbuatan hak kamu tasih, kalau kau tahu nama lah, umpama Qadariyah, hak mana kamu pasih, hak tu hak kafir ijma' ulama yang bicara dahulu. Pada ni sebab kita nak bicara dua tu, sifat wajib 20, sifat mustahil 20 tu. Mana sifat mustahil? Berbilang pada perbuatan mustahil. Bila berbilang je pada perbuatan, berarti Allah bersifat dengan sifat lemah. Sifat lemah lawan pada kudrah, mustahil. Tu hak akal hidup 50 tu. Hak wahdaniyah tu kita pegang, faham molek dah makna dia. Hak lawan pada wahdaniyah, ta'addud berbilang ni, kena kemah kau. Bicara bab kudrah, kemah kita pegang. Bicara bab ajzun, lemah, kemah kita pegang. Mana ajzun? Lemah dengan bahawa lemah daripada menjadikan sekian perkara atau mustahil. Tuhan ni buat hak Tuhan tak buat, yang kecil-kecil je. Hak besar Tuhan buat. Lemah dia panggil gitu. Dia panggil lemah. Kuasa ni dia buat belaka sekian perkara. Lemah ni dia lemah dalam sekian perkara. Makna apa? Dalam sekian perkara ni ada perkara yang dia tak buat, bukan perbuatan Allah. Dia panggil lemah begitu. Sebab kuasa ni hak dia belaka. Tu kata antara wahdaniyah pada perbuatan dengan kudrah letak sekali. Benar mati di iradah kehendak Allah, kena letak dengan ilmu pula. Letak dengan ilmu molek. Letak dengan ilmu molek ni lah baru kejap pegangan kehendak Allah mustahil berubah sama sekali. Tu hak duk bicara takdir mu'allak. Tu bicara luh mahfuz, tu bicara lain. Kita bicara rukun iman yang ke-6. Hak ketentuan azali tu ketentuan yang baharu. Tu pun sama tu. Itu pun sama. Kadang-kadang sampai sekarang pun ada orang disukar untuk memahami. Sukar untuk membezakan antara ketentuan azali, iradah ilmu, dengan ketentuan yang tercatat di lauh mahfuz yang baharu. Dia nak beza. Di situ ada yang mu'allak, yang tergantung, berdoa, tidak berdoa, hubung silaturahim, tidak hubung silaturahim. Tapi apa yang berlaku, itulah hak azali. Itu je. Maknanya hak azalinya tetap berlaku dah, mustahil berubah sama sekali. Jadi iradah ni kena letak sekali dengan ilmu. Kalau kehendak Allah berubah, ilmu Allah macam mana? Macam kita lah. Kita nak mutuh ni. Orang kata apa pun, kita tak dah gini keputusan. Tapi kemudian tengok, keputusan kita salah gini ni. Kena tukar semula lah. Kenapa keputusan kita terpaksa diubah? Kerana kita jahil. Itu pokok pangkal dia. Bukan keputusan kita seorang. Keputusan ni sebulat suara musyarak. Akhirnya walaupun sebulat suara musyarak, kena tukar juga, kena ubah juga. Sebab apa? Jahil. Itu je poin dia. Jadi iradah Allah ni kena letak dengan ilmu Allah. Allah Ta'ala telah menetapkan segala-gala dan mustahil berubah sama sekali. Tu aqaidul iman yang 50. Pembicaraan sifat wajib dan juga pembicaraan sifat mustahil yang terhimpun di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada masih hidup. Dekat nak mati je, la ilaha illallah jua. Hidup kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dekat nak mati saja, hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah pesuruh hamba Allah. Saat tu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hanya la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Dekat nak mati. Tapi bukan hanya di lidah la ilaha illallah. Ni di i'tiqad, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulut la ilaha illallah, hati tidak beriktikad, tak ada nilai. Mulutnya tak nyauk pun. Dia dia tengah nazak tu, orang pun pergi la ilaha illallah di telinga dia. Dia tak turut. Dia tepih pula. Dia tepih contoh. Ataupun dia cakap benda lain. Kita duduk la ilaha illallah, kita duduk cakap hal lain. Contohnya lah.
Ni contoh ni orang cerita ni, tapi dengar dia orang marah pula. Orang ajar la ilah dia ikan. Dah ada sungguh berlaku sungguh. Ikan. Dia dijual ikan. Jangan salah. Marah dia orang pasal. Gitu. Dia ni berlaku gitu. Lepas tu kita nak tak boleh. Dia nak Allah Ta'ala. Lepas tu macam mana mulut masa tu ikan. Di tengah dalam keadaan mabuk. Sakaratul maut. Tapi macam ni iman dia. Tauhid dia. Dia dengan Allah Ta'ala. Kalau kita nak kata ni habis dah ni. Mati ikan. Dah ada benda dah ni. Tak boleh mungkung. Sebab itu dia dengan Allah Ta'ala. Ada ni. Itu kadang-kadang dia tengah mabuk sakaratul maut. Dia akan keluar macam-macam. Perkataan pada masa tu tidak diiktibar. Tak dikira. Bukan kata ikan. Disebut nama Tuhan lain contoh. Mereka nak mati. Disebut nama Tuhan lain. Tak iktibar, tak ambil kira. Kita dah kata, percakapan ni membatalkan Islam ni. Iman kita dah tahu ni. Percakapan membatalkan Islam. Maka jenazah dia tak boleh nak mandi kapan dah. Dah. Dah tu dia cakap dekat nak mati. Dah. Kita dah ambil ni. Tak ambil kira. Tak ambil kira. Tadi sebut ikan je. Kau disebut sebaliknya. La ilaha illallah. Tak ada Allah. Misalnya contoh dia kata gitu. Kita tak boleh ambil ukur. Tak boleh kata, dengar tak ramai-ramai? Dia jadi kafir. Maka jenazah dia tak boleh nak mandi kapal semua tak ada. Kita tak akan ambil kira dengan percakapan ketika mabuk sakaratul maut. Tapi macam mana dia sebenarnya? Itu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak mati manis ni. La ilaha illallah. Mudah-mudahan serta iman. Tu jelah. Mati molek, mati hari molek, malam Jumaat, hari Jumaat, mudah-mudahan gitu jelah. Waktu kata bab iman ni masing-masing dengan Allah kena betul molek bab iman akidah. Nak kuat tu pergi pada amal ibadah ihsan, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesai bicara sifat Allah, sifat Rasul, sifat wajib, sifat mustahil, akan pergi kepada dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Didatangkan makna la ilaha illallah, didatangkan makna istighna dan iftikar, kemudian didatangkan pembicaraan berkaitan dengan kalimah la ilaha sendiri. Apa nafi dia, apa isbat dia. Nafi la ilaha, tiada Tuhan, tu nafi. Isbatnya apa? Netak illallah, melainkan Allah, tu isbat. Kenapa didatangkan nafi dan isbat? Apa makna dia? Nak nafi hak mana? La ilaha, tiada Tuhan nu, hak tu pekong nu bukan Tuhan. Hak tu dak nafi dah, memang dia bukan dah. Kita la ilaha illallah, tiada Tuhan. Hak batu tu pekong tu bukan Tuhan. Kita nak cara dah tu. Tu Tuhan apa, dia makhluk. Kita nak nafi apa yang bukan-bukan. Nak nafi hak mana pula, dia bahas panjang. Pada ni ada hak makna yang lebih mudah apa semua. Sebab sekarang kadang-kadang orang datangkan makna yang payah sampai peringkat la ilaha illallah, tiada Tuhan. Masuk tak di hati? Tak masuk Allah. Tak masuk di hati. Kafir di situ. Illallah jadi Islam mula. Punah ranah lajar gitu. Mana la ilaha ni, tiada Tuhan di hati ni. Tak masuk Allah di situ. Walaupun dia tak hadir di hati pun, memang tak masuk Allah. Sebab depan tu dia kata illallah kan. Depan dia kata illallah. Maknanya masa dia kata la ilaha tu, memang tak masuk Allah. Sebab memang dia di hati akan sambung illallah. Kena ingat ni. La ilaha ni, saat tu illallah tak kata lagi ni. Saat tu kena mari dulu. Tak masuk Allah di situ yang bukan Tuhan. Kalau tak mari di hati, tak masuk Allah gak, kapi dulu dia kata. Tak tahlil lah gitunya. Dah. Tahlil pula laju-laju. Kita nak la ilaha ni, tak masuk Allah masa tu. Dah tu nak tahlil laju-laju mana? Bila nak sampai 100. Dia nak sampai 100. Dia cerita gitu. Kapi.
Walaupun bab situ tu ketika la ilaha memang tak masuk Allah sebab illallah, tapi masa tu belum kata illallah, belum kata, baru kata la ilaha. Berhenti setakat tu, berhenti dulu. Tak ada orang berhenti ni, berhenti boleh berhenti jago jam ke? Kalau berhenti jago jam lah mati lah kita. Berhenti situ. Illallah, nanti dulu Allah tak kata lagi ni. Macam mana? Masa la ilaha tiada Tuhan tu, mari duduk di hati. Tiada Tuhan tu bukan masuk Allah. Faham tak ni? Tak mari. Tiada Tuhan kafir kamu. Ada. Sebenarnya dengar dalam orang kata orang kamang. Kata mana dia ni? Kata ni. Biasa saya patut ke hok ngaji di foto ni atau mereka pun pening dengar. Apa benda gini? Habis kafir orang gitu. Lah, tak jadi kafir belakalah. Dia illallah, tapi masa itu belum illallah. Mana walaupun belum illallah masa itu memang kita akan sambung dengan illallah. Maknanya la ilaha tiada Tuhan. Yang sebenar tu memang tak masuk Allah dah, yang tiada Tuhan tu sebab Allah juga Tuhan. Gitu je lah. Nak mudah-mudahnya la ilaha illallah, tak ada nafi, tak ada isbat. Dengan makna Allah je Tuhan dah. Tak ada nafi, tak ada isbat. Dia nak mengikhbarkan saja, nak mencerita tiada Tuhan melainkan Allah. Bukan nak menafikan mana-mana Tuhan, nak cerita je sebab memang tak ada nafi-nafinya, sebab tak ada Tuhan yang lain. Kita nak nafikan, nak tidakkan yang memang bukan Tuhan. Nak tidak apa? Yang bukan Tuhan kita nak tidakkan. Tak payah tidakkan. Kena tidakkan juga bukan Tuhan. Tak payah tidakkan. Sebab dia memang bukan Tuhan. Batu, tuk pekong, patung tu bukan Tuhan. Nak tidakkan. Tidak apa? Tidak apa? Yang memang tidak dah. Memang bukan dah Tuhan. Kita nak bukankan pula memang bukan Tuhan. Pening je dia. Kita nak bukankan yang memang bukan. Dua kali bukan ke mana? Mana nak cerita sahaja. Waktu dibicara kadang-kadang kena faham molek pula situ tu. Bicara berkaitan kalimatut tauhid la ilaha illallah. Tapi dalam kitab Faridah ni dia lengkaplah, kemah. Dan kitab Faridatul Faraid. Dan kenyataan mereka itu bahawa kalimah yang pertama la ilaha illallah memberi faedah akan ikrar dengan menafikan ketuhanan daripada yang lain daripada Allah dan mengisbah akan dia ketuhanan baginya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikrar dengan lidah bahagian Islam. Wallahu a'lam.